Okey, semua nampak kan slide ni? Okey, taklimat saya akan sambung berkaitan dengan interpretasi kurikulum. Tadi Dr. Syahiza dah terangkan bermula daripada kita katakan daripada visi dan misi, kemudian hasrat program daripada atas sampailah ke bawah, maksud CLO, kluster dan sebagainya. Jadi kita masuk lebih dalam sikit taklimat berkaitan dengan kursus-kursus yang ada dalam di bawah UPU ni, di bawah unit tuan-tuan, unit tuan-tuan lah di kolej. Okey, yang pertama kita pergi kepada MPU, mata pelajaran pengajar umum. Jadi di slide ni yang pertama ni saya letakkan gambar garis panduan ni. Inilah kita sepatutnya kalau di setiap kolej ni ataupun setiap pensyarah yang mengajar MPU ni, dia kena ada lah garis panduan ni, sama ada dalam hard copy dia cetak ataupun dalam soft copy. Sebagai ini yang katakan sebagai punca kuasa, ini antara punca kuasa yang besar lah, yang paling besar lah. Kalau ada yang bertanya kita mengajar MPU ni berdasarkan apa, berdasarkan apa jadi berdasarkan buku garis panduan ini dan juga silibus yang diluluskan. Okey, next adalah mata pelajaran pengajar umum. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya tak panjangkanlah berkaitan dengan ini. Diperkenalkan untuk apa? Sebab ada berkaitan dengan Plan Strategik Pengajian Tinggi Negara, PSPTN. Kemudian justifikasi dia Adik. Justifikasinya hasil daripada laporan sesi pembentangan semualah. Okey, dan kita pun bukan kali pertama, silibus ni bukan kali pertama menggunakan MPU. Jadi yang struktur yang sebelum ni yang 2017 pun dah pakai yang MPU. Okey. Kemudian kelompok mata pelajaran pengajar umum. Okey, MPU ni ada 4 kelompok 4 kelompok, U1, U2, U3 dan U4. Jadi tuan-tuan perempuan sebagai penyelaras dan ataupun yang kalau ada yang sebagai sebagai ketua unit lah, sebagai ketua unit, jadi kena tahulah tentang MPU ni. Okey, ada 4 kelompok. Jangan pula kita kata 5 kelompok ke ataupun tak ada kelompok, semua dikelompokkan dalam satu kelompok, tak. Dia ada kumpulan dia ada kita panggil dia ada pecahan dia. Okey, kemudian kelompok U1 yang wajib diambil dan lulus, ciri-ciri dia ditetapkan berkaitan dengan pengetahuan penghayatan terhadap nilai-nilai mulia dan sejarah. Jadi ini yang ditetapkan oleh KPM dan MQA dan istilah dia sebagai wajib KPT. Jadi bermakna setiap KPT, setiap IPT A ataupun S, IPT A ataupun IPTS, dia wajib ambil kelompok U1 ni. Jadi kalau untuk peringkat sijil, kita ada pengajian Malaysia. Okey. Jadi kolej pakai, politeknik pun pakai, walaupun dah berubah tapi sebelum ni tetap pakai pengajian Malaysia. Jadi yang mana sijil di IPT A yang lain, IPTS yang lain pun ada U1 ini. Okey. Kemudian U2 sama juga wajib diambil dan lulus. Tujuan dia tadi kaitan dengan penerapan nilai-nilai dan sejarah. Tapi ini untuk melahirkan pelajar yang menguasai kemahiran insaniah. Okey, jadi pelajar perlu mengambil satu pilihan sahaja. Jadi kalau tuan-tuan tengok yang struktur baru ni, U2 ni yang terkandung dalamnya ni adalah keusahawanan dan juga bahasa kebangsaan A.
secara pilihan. Nanti kita akan masuk kepada table tu. Okey, kelompok U3 pula adalah sama juga wajib diambil dan lulus melahirkan. Ni tengok tuan-tuan, perempuan. Tujuan tu setiap kelompok tu berbeza. Setiap kelompok ni diwujudkan untuk mencapai objektif masing-masing. So kelompok U3 ni melahirkan pelajar yang punya penguasaan dalam perluasan ilmu yang beracuankan Malaysia. Okey. Jadi kalau dalam dalam struktur baru ni kita ada pendidikan Islam ataupun pendidikan moral untuk U3 ni. Okey. Jadi kita mesti dalam tu tuan-tuan akan tengoklah kita akan kaitkan berkaitan dengan ilmu teori yang kita belajar tu akan kait dengan situasi di negara kita. Okey. Kemudian U4. U4 ni objektif dia, definisi dia itu kemahiran pengurusan masyarakat yang bersifat praktikal. Ini yang kita dia ada sedikit psikomotor tu. Okey, MPU ni kan dia ada efektif dan sedikit psikomotor. Jadi psikomotor ni P tu adalah ada dalam kelompok U4 ni, iaitu seperti khidmat masyarakat dan kurikulum. Okey, ciri-ciri dia aplikasi kemahiran insaniah, melibatkan aktiviti di luar bilik kuliah dan pelajar perlu mengambil satu pilihan. Okey, kalau tuan-tuan tengok struktur yang sebelum ni, kita ada koko club dan juga koko sukan. Masing-masing satu kredit. Okey, ini secara perangan dasar berkaitan dengan kelompok-kelompok. Okey. Jadi untuk perubahan untuk silibus yang tuan-tuan dapat yang dah diedarkan ni, kita buat beberapa perubahan. Yang pertama dari segi struktur MPU distrukturkan semula. Saya akan tunjuk apa yang berlaku. Kemudian kandungan kursus biasalah akan ada perubahan berdasarkan perubahan isu-isu dalam negara kita. Kalau pengajar Malaysia tu ada perubahan-perubahan dari segi pemerintahan, dari segi menteri, dari segi peristiwa-peristiwa yang berlaku, pelantikan agung pun dah bertambah kan. Jadi kita kena buat perubahan. Kemudian hasil pembelajaran CLO ataupun dalam silibus tuan-tuan dipanggil HPK, hasil pembelajaran khusus. Kalau sebelum ni kita panggil course learning outcome, CLO. Jadi tiada domain kognitif. Okey, tuan-tuan cari C memang tak ada lah untuk MPU. MPU memang tak ada C. Kemudian menekankan domain efektif A. Tuan-tuan tengok dekat HPK tu dia ada A dan juga sedikit psikomotor. Okey. Kemudian pentaksiran tiada kuis dan peperiksaan akhir. Bila tiada kognitif, tiadalah kuis dan peperiksaan akhir. Tapi kalau tuan-tuan nak buat, tuan-tuan perempuan nak buat kuis sendiri-sendiri secara sekadar untuk menilai pelajar tuan-tuan perempuan, menilai tanpa masukkan markah secara rasmi tu tak ada masalah. Cuma penilaian kita, penilaian rasmi untuk menilai CLO tu tak ada kuis dan peperiksaan akhir. Okey, struktur pelaksanaan MPU ni berdasarkan garis panduan yang saya masukkan gambar di depan tadi tu. Okey, ini MPU di seluruh IPT ni, ini struktur dia. Saya merahkan di sini ni bermakna ini untuk peringkat sijil college community. So tuan-tuan tengok untuk college community ni dia hanya ada sijil college community ni, dia ada hanya sampai U1 sampai U3 sahaja. Okey, U1 sampai U3 sahaja. Bermakna U4 kita tak ada. Bersesuaianlah dengan kita punya jumlah SEM student ada di college tu pun hanya 3 SEM. SEM terakhir tu ada di industri. Jadi jumlah kredit pun diletakkan minimum 6, maksimum 9. Ini sahaja yang kita mesti patuhi untuk peringkat sijil. Kalau peringkat diploma, kalau college nanti ada diploma, jadi diploma college akan pakai yang ni. Diploma poli pakai yang ni, yang atas ni. Kemudian kalau degree
ada degree di politeknik premier, ada degree akan pakai yang di atas ni. So kita tak payah tengok atas ni, tengok bawah ni, iaitu kita sijil hanya terlibat dengan U1 hingga U3. Okey, jadi bila tak ada U4 ni apa jadi? Bermakna tak adalah co-curriculum. Okey. Tuan-tuan tengok, ini MPU, struktur MPU di College Community 2017. Ini yang sijil yang sedang berkuat kuasa sekarang ni lah. Yang mana senior SEM 2, SEM 3, SEM depan ni akan masih pakai lagi MPU ni, struktur 2017 ni, selain daripada SEM 1. SEM 1 akan pakai struktur 2020. Okey. Tuan-tuan tengok, saya bahagikan ni ikut U. Kita tengok MPU U1 ada 3, U2 ada 3, U3 ada 4, ada 2 lah pilihan kan. Kemudian U4 ada 2. So saya totalkan apa kredit tu, kita terlebih. Okey, terlebih. Sebab apa? Sebab kalau kita ikut, saya ambil ni semua khusus yang coding dia bermula dengan MPU. Sedangkan kalau ikutnya workplace English dan communicative English ni tidak termasuk dalam MPU. Okey, dia tidak termasuk dalam MPU, dia hanya dia compulsory. Okey. So dia kena ada coding lain. Tapi bila kita letak MPU, bermakna dia akan masuk dalam keluarga MPU lah. Jadi bila kita masuk keluarga MPU, maka berlambaklah 11 hingga 13. Kalau tuan-tuan tengok 11 hingga 13 ni, di sini kita dah sama level dengan sarjana muda. Okey, sebab kita tadi 11 hingga 13 kan. 11 ataupun 13. Kalau student yang ada BKA ni, dia akan ambil 13. So ini yang struktur yang sebelum ini. Okey, untuk struktur yang 2020, so kita bila tak ada U4, so kita hanya ada U1, U2, U3. So inilah kita punya struktur yang baru. So U1 ada pengajian Malaysia, U2 keusahawanan dan bahasa kemasan A kalau pelajar tu tak kredit BM, SPM, dan juga pendidikan Islam atau pendidikan moral. So sama ada 6 ataupun 8. 8 ni untuk yang ambil BKA. Okey. Okey, ini slide yang terakhir. Alright. Ini cara nak membaca kod khusus. Ini tuan-tuan sama ada sebagai penyelaras atau ketua khusus, ketua unit, ini memang kena hadam lah coding-coding ni. Kalau orang tanya, cik, program ni, kursus ni berapa kredit? Saya takkan nak kena buka buku kan. So tengok coding, kita dah tahu berapa kredit. Kan? Ini kursus ni apa? SEM berapa? Kursus ni peringkat apa? Kan? So ini ini kursus untuk MPU sahaja. Sebab nanti untuk buka MPU, ada Puan Syida dan Puan Fazli akan terangkan untuk yang bukan MPU. Jadi untuk MPU mesti bermula dengan MPU, alright. Kemudian angka pertama 1 ni adalah tahap. Okey, jadi kita sijil, maka tahap kita adalah 1. Alright. Kalau 2, kalau tuan-tuan jumpa kursus bermula dengan 2, maka itu bukan kursus untuk sijil. Kalau 2 untuk diploma, kalau 3 untuk sarjana muda. Okey, 1 pula yang oren ni adalah kelompok. Jadi MPU mesti yang kedua tu mesti sama ada 1, 2, 3 atau 4. Jangan ada 5. Okey, kalau ada 5, report kat kami. Ni kursus apa ni? Tiba-tiba ada 15012. Ada kelompok U5. Kan? Ataupun U7. MPU 17. Okey. Jadi boleh komplain lah. Okey, kemudian 2 angka selepas itu, table yang ketiga dan keempat ni adalah nombor inventory. Inventory untuk kursus, untuk ni lah, untuk bilangan ni.
So ini inventory di peringkat kami lah, di peringkat UPU. Ada apa, contoh kalau ada kursus baru nak buat, kita akan tambah 01, 02, 03. Yang ni tuan-tuan perempuan tak payahlah tahu kenapa 01, kenapa 02. Yang ni dah disusun. Dan mungkin kalau tak tahulah mungkin berlaku ke tak, tapi dia akan sampai 99. Kalau kursus ada sampai 99, memang boleh lah. Kalau di peringkat diploma poli, kalau koko tu sampai lebih 99 sebab kita ada koko kelab, kelab Satuan Badan Beruniform. Okey. Dan terakhir adalah dua ni adalah bilangan kredit. Okey. Bilangan kredit MPU, kita semua 2 kredit lah. So tak ada masalah. Semua 2 kredit. Kerajaan Malaysia, BKA, Kesawanan, semuanya 2 kredit. Okey, jadi harap tuan-tuan bolehlah ingat bagaimana cara nak membaca, memahami kod kursus. Tuan-tuan tahu yang ni hijau, oranye, yang jingle ni dan juga yang oranye ni. Okey, bilangan kredit, kelompok dan juga tahap pengajian. Okey, itu saja untuk asas kepada MPU. Okey. Okey, sebelum kita saya bagi kepada sahabat saya Ustaz Faizuddin, untuk Ustaz Faizuddin akan terangkan detailkan bukan semua kursus kita pilih satu saja sebab konsepnya sama aja. Satu kursus mengajar Malaysia. Tapi sebelum tu sekiranya ada soalan boleh boleh dikemukakanlah sebelum kita ni. Ini untuk basic MPU. Kalau ada soalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Munzir daripada Kolej Komuniti Lahad Datu. Kalau tengok silibus baru ni, dari sudut pendidikan Islam dan pendidikan moral, dia tak ada satu dan tak ada dua macam dulu dah ke? Maksudnya pendidikan Islam 1, pendidikan Islam 2. So digabungkan jadi satu ya pendidikan Islam subjek dia. Ya betul. Okey. So benda tu ditawarkan pada semester berapa ya? Yang tu biasanya semester 2, tapi itu kena tengok kepada program masing-masing lah. Tapi biasanya dia orang atur pengajian Malaysia ni duduk di SEM 1, yang next ni SEM 2. Sebab sekarang dah tak ada koko, so dia tak bobot sangat lah. Kan. Okay, Tapi cik untuk yang kalau macam next SEM ni akan ada dua batch lah. Satu pakai yang ni, satu pakai yang lama. Okey, faham. Ya. Okey. Itu saja. Terima kasih. Kita buka lagi soalan ke Ustaz kan? Buka sikit dah. Ni untuk basic je, basic MPU. Dia berkaitan dengan MPU ni. Dia kadang-kadang Assalamualaikum. Ya. Salam. Saya daripada Sempurna, kita Sempurna. Okey. Daripada soalan daripada Ustaz Mujib tadi, daripada Lahad Datu tadi, saya tak berapa faham sangat. Pendidikan Islam 1 dia tak diangkat pendidikan Islam 1 tu macam mana? Dia Bukan. Pendidikan Islam saja macam mana? Dia generasi macam mana? Okey, terima kasih Cik Hussein . Okey, Cik Hussein tengok kita punya tu yang sebelum ni kita ada pendidikan Islam 1, pendidikan Islam 2 kan. Okey. Kemudian kalau ikut dalam kursus ni dia letakkan satu kursus. Cik Hussein nampak kan slide ni kan? Ya, nampak. Okey, tengok ada dia letakkan untuk U1 satu kursus, U2 satu kursus, U3 satu kursus. Okey. Bermakna satu kelompok tu satu kursus sahaja. Okey, kemudian kita tengok yang sebelum ni kita ada kita letak 2 kursus. Kredit okey, kredit tak lari yang untuk yang pendidikan Islam moral ni, tapi kita pecahkan kepada dua kursus. Jadi kita nak susun balik strukturan tu, kita gabungkan pendidikan Islam 1, pendidikan Islam 2 jadi pendidikan Islam dan satu pendidikan moral. So jumlah kredit yang sama.
Oh, okey, okey, Ah, faham. faham kan? Faham. Ha, sebab itu kita bahagi satu kredit. Tapi kalau ikut pelaksanaan struktur MPU tu dia kurang menepati lah. Sebab kita dah pecah jadi 2 kursus. Oh, cuma wording kod dia yang macam 13012 ni saya tengok Okey. slide sekarang ni kan. Dia Aha. kod yang bergantung kepada kolej masing-masing ke ataupun memang selaras je? Semua seperti. Apa dia? SEM yang ditawarkan Kod ni MPU 13012 misalnya. ini semua untuk yang 17 program yang yang baru CQI baru diluluskan dalam surat lembaga yang lepas ni, ada 17 program tu. So 17 program tu terlibat yang akan ada kod ni. Jadi program yang belum di CQI, sebab saya rasa ada kolej-kolej yang masih ada program yang belum CQI lagi, belum diluluskan lagi. So still akan pakai struktur yang lama, struktur yang ini. Still kan ada yang ni. Okey, faham. Sebab saya rasa saya punya CPL lagi kot. Saya masih pakai lagi. Masih biru tadi tu. Alright, jadi yang belum CQI masih still yang ni. Yang 17 program yang baru CQI ni akan guna yang ni. So saya harap ya. Mungkin next MLK untuk tahun ni mungkin saya rasa dia orang akan masuk untuk CQI lah. Okey, the rest program. Terima kasih Ustaz. Okey, masa Cik Ustaz. Ada lagi? Okey. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Saya Azwan dari KK Sempurna. Okey. Ustaz, saya ada persoalan mengenai dengan struktur MPU yang terbaru bagi Disember 2020. Sebab berbanding dengan 2017, bahasa Inggeris punya kursus telah dikeluarkan dalam Disember. Yeah. So adakah kursus bahasa Inggeris ni akan berada dalam unit tersendiri? Maksudnya satu unit yang asing daripada MPU. Okey. Dalam kalau ikutnya terkejut dalam ni Ustaz. bukan. Tuan-tuan kena ingat unit pengajar am dipanggil unit pengajar am kan? Kalau di kolej kan? Betul Ustaz. So, yang kalau saya silap kena betulkan unit pengajar am bukan dia hanya menjaga MPU sahaja. Okey. Dia ada menjaga MPU, kemudian kursus wajib, kursus bahasa dan juga kursus matematik, sains dan komputer. Okey. Jadi walaupun workplace English, communicative English ni tak ada, tapi dia ada termasuk dalam masih lagi di bawah silian unit pengajar am. Walaupun coding dia tak jadi dia bukan lagi MPU. Memang tak sepatutnya coding MPU sebenarnya. So maksudnya dia umpama macam aplikasi komputer lah ni Ustaz, still under macam tu. Still masih ada. Cuma kita letakkan coding yang betul lah. Okey, baik Ustaz, faham. Terima kasih. Ya. Okey, terima kasih Azwan. Okey, Ustaz. Okey. Macam nak maklum sedikit yang berkaitan dengan Cik tanya tu. Okey. Bahasa Inggeris, aplikasi komputer masih di bawah compulsory lah. Tak apa jelas kawan ni. Apa cakap abang ni tak dengar lah. Line tak clear. Okey, tapi dia punya dia konsep asal tu macam itulah untuk semua. Kita struktur kita namakan semula je bertepatan dengan garis panduan yang ada. So Ustaz, ada satu lagi soalan nak tanya. Kalaulah ada program yang masih belum di CQI lagi,
So yang untuk silibus 2020 ni boleh diguna pakai ataupun still akan pakai 2017 punya? Pasti pakai 2017 punya. Oh, so maksudnya kena pastikan program tu dia di CQI lah. Ya. Tapi yang ni unit induk dan juga unit kualiti di kolej sudah jadikan maklumkanlah program mana yang dah di CQI yang akan pakai suit tu yang baru ni. Okey, baik. Terima kasih. Ya.